Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Di antara pecahan mazhab ajaran sesat Al-Musyabbihah ialah mazhab Al-Mansuriyah. Mereka ialah pengikut Abu Mansur Al-Ajali yang mengaku menjadi imam dan mengajak orang ramai mengikut ajarannya. Di antaranya ialah kesesatan dia. Yang pertama, dia mengaku menjadi Nabi dan malaikat Jibril membawa wahyu kepadanya. Dalam hal ini Allah mengutuskan Muhammad dengan Al-Quran yang diturunkan dan mengutuskannya untuk mentakwilkannya, kata dia. Ini antara kesesatan dia yang mengaku jadi Nabi. Kerana Nabi Muhammad ialah Nabi akhir zaman. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku jadi Nabi, jadi kafir. Ikut pun jadi kafir juga. Abu Mansur ni mengaku jadi Nabi. Kata dia Tuhan turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, dan diutuhkan pada dia untuk mentakwilkannya. Mentakwilkan Quran, memesongkan Quran, atau menafsirkan tafsiran yang terpesong. Yang kedua, mengaku naik ke langit dan bertemu Tuhan, macam ayah pinggan, dan menyentuh tangannya. Tuhan berfirman kepadanya, ya bunayya inzil faballigh anni atau falyuballigh anni. Wahai anakku, turunlah dan sampaikanlah daripada-ku, kata dia. Dia boleh tipu orang. Yang ketiga, ajaran dia kata awal-awal makhluk yang dijadikan ia Nabi Isa. Selepas itu Sayyidina Ali. Dalam bab ni dia Syiah yang sesat, yang menyeleweng. Sebab tu kita tahu dia kata Syiah ni semua sesat mereka. Ada yang sesat, yang tak sesat. Ini yang sesat. Yang keempat, Rasul itu sentiasa ada dan hari kiamat itu tidak ada. Tak ada kiamat. Dunia ni ada semua. Rasul ada semua. Itu kesesatan dia. Yang kelima, syurga itu ialah seorang lelaki yang diperintah oleh Allah supaya kita patuh padanya. Dan neraka itu ialah seorang lelaki yang diperintah oleh Allah supaya kita bermusuh dengannya. Dia takwil syurga neraka ni. Yang keenam, mentakwilkan perkara-perkara yang diharamkan dengan nama orang-orang yang disuruh oleh Allah supaya memusuhinya, dan mentakwilkan perkara-perkara fardu itu dengan nama orang yang disuruh oleh Allah supaya mentaatinya. Maka sesiapa yang mengetahui nama-namanya, gugurlah daripadanya segala yang fardu. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, dan yang haram dan tiada taklif lagi padanya.
boleh buat benda haram. Lalu diangkat daripada segala perintah sehinggalah dia masuk syurga dengan mencapai martabat kamal, sempurna, kata dia. Sedap ni dia punya tu, syarah tu. Yang ketujuh, menghalalkan yang haram seperti zina, bangkai, darah, daging babi dan lain-lain. Ini jelas. Sangat jelas menghalalkan yang haram. Yang ke-8, mengharuskan kepada pengikutnya membunuh sesiapa sahaja yang menentangnya. Orang lawan dia halal dah, boleh bunuh. Akhirnya Abu Mansur ditangkap dia dan dibunuh oleh Yusuf bin Umar As-Sakhafi, Gubernur Iraq di zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Selepas ia meninggal dunia, pengikutnya yang masih ada berpecah pada dua mazhab pula pecah pengikut dia. Yang pertama, alif, Al-Husainiyah, pengikut Al-Husain bin Abu Mansur. Dua, Al-Muhammadiyah, yang mendakwa menjadi pengikut Muhammad bin Abdullah An-Nafsu Zakiyah. Ini tak ada kena Muhammad Nafsu Zakiyah. Nafsu Zakiyah ni salah seorang imam mazhab Syiah yang dihormati oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Belajar dengan dia pun. Ini tak betul. Dia dakwa dia pengikut Muhammadiyah. Muhammad Zakiyah mati syahid, dibunuh. Zaman Abu Ja'far Mansur. Ajarannya ialah Al-Khattabiyah, pengikut Abul Khattab Muhammad bin Abu Zainab Al-Asidi Al-Ajna'. Di antara ajarannya ialah semua imam-imam itu ialah nabi-nabi, kemudiannya menjadi tuhan-tuhan. Bila jangan sesak ni, setan tolonglah. Yang kedua, bagi tiap-tiap umat itu ada dua rasul. Salah seorang daripada ini yang bercakap, dan seorang lagi diam. Rasul bercakap sekarang, Rasul diam sekarang. Dia tidak bercakap. Akibat daripada ajarannya yang sesat dan menyesatkan itu, maka Imam Ja'far As-Sadiq telah berlepas diri daripadanya. Walaupun Abu Khattab mengaku sebagai pengikutnya. Abu Khattab mengaku dia pengikut Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq ini adalah imam mazhab Ja'fariyah, Imamiyah, yang pengikut dia ramai di Iran, di selatan Lebanon, di Iraq, di Afghanistan, pengikut dia sampai hari ini pun, dan mereka dianggap sebagai orang Islam. Dia ni imam yang mujtahid, dihormati oleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan hadis-hadis dia diriwayat dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi puak ni tak ada guna dengan Abu Ja'far Sadiq. Berkata Al-Qummi dalam kitabnya Al-Maqalat wal Firaq. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Tabuk. Tabuk ni terletak di utara Madinah, sepadan Jordan. Ada bandar sampai sekarang. Peperangan ini dinamakan Tabuk bersempena dengan nama tempat berlakunya. Seperti kebiasaan yang diketahui umum, ada juga dalam kalangan para ulama yang menamakan dengan Al-Ashirah, kesulitan dan kepayahan. Setengah kitab menyebut peperangan Al-Ashirah kerana ada sulit dan payah, kerana berlakunya di tempat yang jauh perjalanannya. Di samping itu ia berlaku di musim panas terik, dan kebun-kebun mereka di Madinah sedang mengeluarkan buah-buahan yang perlu dijaga, maka menyulitkan tuannya untuk meninggalkannya untuk pergi berperang. Ini ujian. Ada kalangan para ulama juga menamakannya dengan Al-Fadilah, pembongkar. Al-Fadihah, pembongkaran. Kerana ia membongkarkan mereka yang lemah imannya dalam menghadapi cabaran dan membongkarkan sifat nifak munafik yang tertanam di dalam hati orang-orang munafik. Dinamakan peperangan Al-Fadihah, pembongkaran, membongkarkan orang munafik dan orang lemah iman. Operasi tentera ke Tabuk bermula pada bulan Rajab
tahun ke-9 Hijrah. Ia merupakan cabaran yang paling besar juga kerana berdepan dengan kerajaan Rom Timur yang dikenali juga dengan Byzantine, kuasa besar dunia, bukan dunia besar, kuasa besar dunia balik itu di zaman itu, yang menunjukkan tanda-tanda bersedia untuk menyerang Islam. Menandakan dia nak serang Madinah. Ada tanda-tanda mereka bersedia untuk serang Madinah. Menyerang Islam umat dan negaranya. Keadaan ini digerakkan oleh raja-raja Arab dan kabilah-kabilah yang bernaung di bawah kerajaan Rom Timur, yang juga bersama-sama ingin menyerang Islam, bergabung dengan dia raja-raja Arab di sebelah utara. Dalam kalangannya ialah mereka yang membunuh utusan Rasulullah SAW Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu, yang membawa suratnya kepada Wali Busra. Dia bunuh utusan Nabi. Nabi suruh bawa surat, dia bunuhnya utusan. Ini satu kesalahan besar. Orang yang bertanggungjawab melakukan jenayah kejam itu ialah Syurahbil bin Amr dari kabilah Ghassan yang menganut agama Kristian dan bernaung di bawah kuasa besar Byzantine, Rom Timur. Dia ada dua Rom Timur, Rom Barat. Rom Timur, Byzantine, pusat dia di Syria. Rom Barat, pusat dia di Itali, Vatican City ada sebab ini. Pembunuhan utusan adalah dilarang oleh uruf antara bangsa di sepanjang zaman. Masyarakat antarabangsa mengharamkan. Kerana menjadi adat seluruh dunia, utusan, duta, negara asing tak boleh dikacau. Qurannya menyebabkan Rasulullah SAW menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh sahabat kesayangannya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang berperang sengit di Mu'tah, yang terkenal di mana kisahnya telah dinyatakan sebelum ini. Kesan daripada peristiwa itu amat menggerunkan musuh. Apabila pada tentera Islam tidak boleh dikalahkan oleh musuh yang berlipat kali ganda jumlah dan kekuatannya, iaitu 200,000 tentera. Orang Islam tak dapat 10,000 lawan 200,000, dan mengorbankan syuhada hanya 20 orang saja. Ini kerana kepintaran taktik Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Mengikut satu riwayat pula, adanya dalam kalangan Arab Kristian yang bernaung di bawah kerajaan Byzantine telah menganut Islam. Di antaranya Parwah bin Amr Al-Juzami radhiyallahu anhu, seorang ketua pasukan Rom yang berperang di Mu'tah. Dia masuk Islam. Penglima tentera Rom masuk Islam. Keislamannya dianggap ancaman besar, dan dia dituduh khianat lalu dibunuh masuk Islam ini. Maka wajib bagi Rasulullah SAW menghukum mereka yang membunuhnya. Dua kesalahan. Kesalahan bunuh utusan Nabi, bunuh pemimpin yang masuk Islam. Mengikut satu riwayat, adanya dalam kalangan mereka yang mengutus surat kepada Raja Rom Timur dengan memberi amaran betapa bahayanya Rasulullah SAW kerana telah mengalahkan semua musuh-musuhnya dan agamanya berkembang pesat dan menjadi ancaman besar. Dalam suasana genting inilah tersebar berita bahawa Rom Timur telah menggerakkan tentera yang besar disertai oleh kabilah-kabilah Arab Kristian seperti Luham, Juzam, Amilah dan Ghassan. Diberitakan jumlahnya 40,000, di mana barisan depannya berada di Balqa di Jordan hari ini. Ada yang menyatakan hanya sekadar berita untuk menakutkan orang-orang yang beriman. Ada kata berita angin. Walaupun berita angin, kena bersedialah. Perlu dipahami bahawa Empire Rom Timur baru sahaja mengalahkan Parsi yang juga kuasa besar dunia. Dia baru menang perang dengan Parsi, jadi sombonglah. Maka kemenangan itu diraihkan dengan kebanggaan dan kemegahan,
sambil menjulang salib besar yang dibebaskan. Akad salib lamaan Kristian. Keadaan ini lebih memerangsang dan mendorong untuk mencabar Islam yang menjadi kuasa baru yang membimbangkan mereka. Telah diceritakan dalam bab yang lalu bahawa Raja Byzantin menerima surat Rasulullah SAW. Kali yang pertama mengajaknya kepada Islam dengan membongkarkan prinsip agama samawi yang sama dalam kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang dipuja melampau oleh mereka. Perkara ini disedari olehnya, tetapi tidak mahu masuk Islam juga. Di mana telah dinyatakannya, ceritanya ialah bila Nabi atas surat, surat itu disebut ayat Quran. Ya ahlal kitab, qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum alla na'budu Allah wa la na'budu arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu. Kita tak boleh semua menaikkan Allah sahaja. Jangan kita lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lazim padri jadi Tuhan. Kalau kamu berpaling, kami tetap Islam. Lalu Raja Rom siasat. Siapa dia Muhammad yang hantar surat ni? Lalu dia cari orang Mekah yang berniaga di Syam. Pasal itu yang pergi berniaga ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni tak masuk Islam ni masa tu. Dia kafir lagi. Abu Sufyan dipanggil. Dia tanya Abu Sufyan, bagaimana Rasul ni? Abu Sufyan ceritalah. Ceritalah dia seorang benar, cerita betul. Dia ni benar, dia ni amanah, akhlak dia baik. Cuma dia bawa ajaran pelik pada ajaran nenek moyang. Yang ikut dianya ialah orang miskin, orang muda. Lalu Raja Rom kata, atba'ur rasul, itu pengikut Rasul zaman dulu. Bila dengar raja kata begitu, menebarang padri-padri ini bimbang. Bimbang takut raja masuk Islam. Memang termasuk dalam hati dia, ini Rasul sungguh. Dia terfikir. Bila dia dengar orang soal dia ni, tak setuju dia masuk Islam, lalu dia pun beritahu sebenarnya dia tak mahu masuk Islam. Dia cakap saja dia. Di sana telah dinyatakan cerita padri di Busra yang melihat tanda kenabian pada Rasulullah SAW ketika kanak-kanak lagi, dan cerita Waraqah bin Naufal, seorang penganut agama Kitabi di Mekah, yang menjelaskan kepada Khadijah sebaik saja menerima wahyu dari malaikat Jibril, dan pertemuannya dengan Rasulullah SAW, dan mengucap kepadanya dengan mengakui kenabiannya, dan banyak lagi bukti kerasulan Muhammad SAW yang diketahui oleh penganut Yahudi dan Kristian. Maka nyatalah permusuhan dan peperangan terhadap Islam kerana sifat zalim, dengki dan mempertahankan kepentingan duniawi semata-mata, bukan kerana benar. Kita baca dulu dalam jilid yang pertama. Bila Abu Talib bawa Nabi, masa Nabi kanak-kanak lagi, siapa dekat kawasan Syria, Jordan tu, ada padri yang bertapa. Maknanya bertapa ni beruzlah mengasingkan diri daripada masyarakat. Padri yang pegang agama betul lah, lagi daripada masyarakat Indonesia ni. Dia tengok rombongan Abu Talib berhenti. Lepas tu dia pun sedia makan. Jemput Abu Talib. Mari. Abu Talib pun mari. Dia tanya Abu Talib, ada tak lagi orang lain dalam rombonganmu? Dia kata tak ada. Ada lagi, dia kata ada lagi. Mau tinggal. Rupanya ada budak tu. Budak tu Nabi SAW.
Rupanya bila Nabi berjalan, awang ikut. Awang atas langit ikut. Bila berhenti, awang tu berhenti. Jadi ni dia tengok tanda tu. Lepas tu, bila Abu Talib bawa Nabi, kemudian dia tengok atas bawah. Dia tanya ke Nabi ni. Dia tanya, siapa dia ni, budak ni? Dia kata, anak aku lah. Abu Talib kata, membohong kata. Membohong. Tak betul mencerita. Budak ni ayah dia mati dah. Yatim. Dia betul-betul, dia kata betul. Nama yatim lah, ayah dia mati. Dia kata menjaga baik anak saudaramu ni. Anak saudara dia lah. Kalau orang Yahudi tengok, orang Yahudi bunuh. Kerana ada tanda kenabian pada jasad Nabi SAW. Itu satu kisah. Satu kisah lagi ialah bila Nabi terima wahyu. Yang pertama Iqra di Gua Hira. Khadijah datang bertemu dengan Waraqah bin Nawfal, seorang yang berilmu di Mekah masa itu, yang baca kitab-kitab lama dulu. Khadijah teranglah Nabi terima orang mari ni, orang mari bawa baca surah Iqra. Dia kata suamimu jadi Nabi. Yang datang malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Waraqah bin Nawfal ni tawaf support dengan Nabi, suruh Nabi cerita. Dia kata ke Nabi, dia kata mu akan dihalau dia orang Mekah, akan dihalau. Tapi aku tak sepak, dia kata aku tak sepak. Ini tanda Nabi ini ialah Rasul, Nabi sungguh, diketahui oleh ulama-ulama ahli kitab. Jadi orang Yahudi, orang Kristian ni, dia tak masuk Islam ni, bukan kerana tak tahu. Kerana jahat. Kerana jahat al-maghdubi alaihim, dimerkai ke atas mereka. Semata-mata kerana dunia. Kerana nak mengekalkan kuasa pemerintahan. Kepentingan dunia saja. Itu sebab mereka lawan Islam. Peristiwa Tabuk juga adalah agenda yang diatur dalam takdir Allah. Kerana selepas orang-orang musyrikin Mekah dan kabilah Arab dikelilingnya wajib menganut Islam dan menjadi sasaran dakwah yang pertama, maka penganut Kristian yang sepatutnya menganut Islam. Kerana mereka juga orang lebih maklum berkenaan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatur pertemuan secara langsung yang menjadi cabaran kepada kedua belah pihak. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi in syaa innallaha 'alimun hakim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Surah At-Taubah ayat 28 hingga 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Najis i'tiqad, bukan najis tubuh badan. Kecuali mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri kata najis tubuh badan. Kalau sentuh kena basuh. Mazhab jumhur ulama kata najis i'tiqad. Tubuh badan ni manusia. Macam gitulah. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Haram. Tak boleh dekat Masjid Mekah. Tak boleh masuk Mekah. Sesudah tahun ini. Tahun Nabi suruh Sayyidina Ali isytiharkan tahun ke-9. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya jika ia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pergilah orang yang tidak beriman, perangilah
perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Mereka itu dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Membayar cukai. Jizyah ni cukai diri, cukai keselamatan. Tak dipaksa masuk Islam. Dia ajak mereka masuk Islam. Kalau tak mahu masuk Islam, tunduk di bawah kerajaan Islam dan bayar cukai. Orang Islam kena bayar zakat, orang bukan Islam bayar cukai, jizyah. Jizyah ni daripada jazak, iaitulah kita memberi perlindungan, keamanan kepada dia. Orang yang berada saja bayar jizyah. Orang tak berada tak payah bayar. Orang tak ada kerja mendapat di gereja tak payah jizyah. Itu mengikut ketentuan pihak yang berkenaan. Kerana kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Dia tak mahu masuk Islam, tak boleh paksa. Dia tunduk bawah kerajaan Islam dan bayar jizyah. Ayat ini menjadi dalil kepada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengatakan bahawa yang boleh jadi rakyat di bawah kerajaan Islam ialah orang Yahudi, Kristian ahli kitab dan Majusi, Syibih ahli kitab. Adapun yang bukan daripada agama ni tak boleh jadi rakyat, kafir zimmi. Tetapi mengikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab yang sepertinya, semua orang kafir boleh jadi rakyat dalam negara Islam. Kerana dari segi maqasid syariat, tujuan syariat ialah untuk mengajak manusia kepada Islam tanpa paksaan. Paksaan, orang masuk Islam tak ikhlas. Jadi pendapat yang betulnya ialah semua orang kafir boleh jadi rakyat dalam negara Islam. Jadi pendapat Syafi'i dan Hanafi berdasarkan kepada realiti mazhab itu timbul. Kerana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal dia tinggal di negara Arab yang tak ada Buddha, tak ada Hindu. Adapun Imam Hanafi, mazhab dia berkembang. Di India, berkembang di China, berkembang di Parsi, ada macam-macam agama. Mazhab Maliki pula berkembang di utara Afrika, macam-macam agama. Maka mereka beristihad. Ulama kita yang berdakwah di tanah Melayu memakai mazhab Hanafi dan Maliki. Dan sebab itulah, walaupun penduduk di tanah Melayu ini agama Hindu, raja-raja masuk Islam tak paksa yang Hindu itu masuk Islam. Dipujuk akhirnya habis orang Melayu masuk Islam mereka. Peristiwa Tabuk menguatkan lagi kesan daripada Fathu Makkah ke dalam hati musuh-musuh Islam yang memperkecilkan cahaya yang disangkanya laksana api yang menyala sekejap dan padam dalam masa yang cepat. Atau digambar burukkan laksana awan mendung yang hilang bila-bila masa. Peristiwa Tabuk meletakkan Islam berhadapan dengan kuasa kerajaan paling besar dalam dunia di zaman itu. Tidak wujud dalam impian bangsa Arab bahawa mereka dapat menjatuhkan kuasa besar itu. Bahkan dimasukkan dalam senarai perkara-perkara yang mustahil berlaku. Kalangan Rom Timur dan wilayah-wilayahnya dengan angkuh mengangkat salib selepas berjaya menewaskan Parsi yang juga kuasa besar dunia di zaman itu. Sombonglah. Bila menang perang dengan Parsi, anggap dia kuasa besar tunggal. Macam Amerika hari ni lah. Bila Rusia, Soviet Union jatuh, dia anggap dia besar. Kuasa Allah Ta'ala lebih besar lagi. Berita Rom hendak menyerang Madinah sudah tentu menjadi berita utama. Pelbagai perkara berlaku mengikut riwayat para ulama sirah. Apabila Rasulullah SAW yang masyghul dengan berita itu, sehingga tidak bersama-sama ummahatul mukminin, para isteri radhiyallahu anhunna. Bahkan tersebar berita angin mengatakan baginda telah menceraikan mereka semua. Nabi tak boleh hukum. Sebuah berita bahawa Nabi cerai isteri dia semua.
Di antara ceritanya ialah apabila seorang Ansar radhiyallahu anhu yang menyerahkan paling akrab pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang mengetuk pintu rumahnya di waktu malam dengan ketukan yang kuat menunjukkan kegemparan. Umar bertanya dengan segera, adakah musuh Ghassan telah tiba menyerang? Saya nak berkata, yang katuk itu kuat ni, musuh siapa ada ke? Jawab rakan radhiyallahu anhu, lebih dari itu lagi Rasulullah telah berpisah dengan isteri-isterinya. Rasulullah balik rumah. Padahal Nabi risau dengan Rom. Keresahan ini berlaku kerana mereka juga adalah ibu-ibu pada orang-orang yang beriman. Isteri Nabi ni ibu yang beriman. Nabi cerai ibu ni macam mana ni? Sebenarnya bukan begitu, tetapi mereka resah memikirkan bahaya yang akan datang, iaitu serangan musuh yang besar jumlahnya, lagi kuat persenjataannya. Rasulullah SAW menerima maklumat bahawa Raja Byzantin membuat persediaan selama setahun. Dia kuasa besar, siap setahun. Mereka disertai oleh kabilah-kabilah Arab Nasara yang bergabung dengannya. Barisan hadapannya sudah berada di Balqa. Kebiasaannya Rasulullah SAW merahsiakan arah pergerakan ketenteraan dalam semua peperangan. Biasanya Nabi tak beritahu nak pergi ke mana. Tetapi untuk ke Tabuk diumumkan pada semua rakyat kerana keadaan yang sungguh mencabar iman seseorang. Bukan saja musuhnya besar, kebetulannya pula musim panas. Masih panas terik membakar. Buah-buahan telah bersedia untuk masak dan memerlukan jagaan. Nak tinggal kebun ni, buah tengah buah, maka tidak mudah untuk keluar ke Tabuk. Bala tentera yang melaksanakan kewajipan ini jumlahnya besar, yang memerlukan pengarahan seramai yang bersedia untuk berjihad, dan persediaan kelengkapan dan bekalannya yang juga besar. Kerahan tenaga diumumkan. Pungutan derma yang berbentuk mata wang, barang berharga, senjata, binatang, kenderaan dan apa sahaja yang boleh dimanfaatkan untuk pada tentera yang berjihad. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu orang yang paling banyak menghulurkan sumbangan. Sayyidina Uthman banyak kaya derma. Diriwayatkan jumlahnya 1000 dinar, 1000 dinar emas. Paling banyak, dia kaya. 300 ekor unta. 300 ekor unta. Unta ni macam lori zaman ni, 300 buah lori. Dan 50 kuda dengan kelengkapannya. Kuda macam tentera udara zaman sekarang. Demi melihat semangat yang sangat besar itu, Rasulullah SAW berdoa untuk Uthman. Allah marda'an Uthman, fa inni anhu radin. Ya Allah Tuhanku, redailah Uthman, sesungguhnya aku meredainya. Nabi berdoa. Mengikut satu riwayat, Wan Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili ila an tala'a al-fajr rafi'an yadayhi al-karimatain yad'u Uthman bin Affan yaqul Allahumma Uthman raditu anhu farda anhu wa ja'a annahu qala sa'altu rabbi alla yadkhula an-nar man sahartuhu aw saharani. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, melihat Rasulullah SAW sejak awal malam sehingga fajar mengangkat kedua belah tangannya. Ya mulia, saya berdoa, ya Allah Tuhanku, ini dia Uthman, aku meredainya, maka engkau redailah dia. Dan riwayatnya juga bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku memohon kepada Tuhanku supaya jangan sekali memasukkan ke dalam neraka orang yang menjadi menantuku dan aku menjadi menantunya. Makna Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini orang yang jadi menantu Nabi, Nabi menantu, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan, Nabi jadi menantu, Nabi jadi menantu dia. Abu Sufyan masuk Islam. Termasuk lain-lain lagi yang jadi mentua Nabi ataupun menantu Nabi. Wa fi riwayatin ja'a bi 10,000 dinar.
ila Rasulullah fasabbat baina yadayhi faja'ala yuqawwilu bi yadayhi wa yuqallibuha dhahran li batnin wa yaqulu ghafarallahu laka ya Uthman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma kana minka wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah ma yubali ma amila ba'daha. Dan mengangkat satu riwayat, mengikut satu riwayat yang lain, dia Uthman radhiyallahu anhu datang membawa 10,000 dinar kepada Rasulullah SAW, lalu baginda mencurah di hadapannya, membalik-balikkan dan bersabda, Allah mengampunkanmu wahai Uthman, apa engkau sembunyikan dan apa yang engkau nyatakan, dan apa-apa dosa yang telah engkau lakukan, dan akan berlaku sehingga hari kiamat. Allah tidak mempedulikan lagi apa-apa dosa Uthman, yang mengampunkan semua dosanya. Nah, sebab semangat dia ni. Begitulah kelebihan yang dicapai oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kerana jihadnya dengan kekayaan harta benda. Maka berwaspadalah wahai sesiapa yang berani memperkecilkan Uthman radhiyallahu anhu. Uthman ni penyumbang besar dengan harta dia. Orang pertama memberi sumbangan ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebanyak 400 dirham. Sikit duit perak Abu Bakar. Bakar ni miskin, tak kaya. Rasulullah SAW bertanyakan, hal abqaita li ahlika syai'an? Adakah engkau tinggalkan sesuatu untuk keluargamu? Bakar menjawab, abqaitu lahumullah wa rasuluh. Abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Habis, Bakar pergi. Umar bin Khattab radhiyallahu menyumbang separuh hartanya. Abu Rasulullah SAW bertanyakan, hal abqaita li ahlika syai'an? Adakah awak tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, an-nisfu tsani. Separuh lagi, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bagi separuh, tinggal separuh. Rahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Rasulullah SAW bersabda padanya, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Allah memberkatimu pada apa yang ada padamu dan pada apa yang kamu sumbangkan. Maka Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf diberi gelaran dua khazanah dalam kalangan khazanah Allah yang menyumbang fi sabilillah. Al-Abbas radhiyallahu anhu menyumbang jumlah yang besar. Abbas saudara Nabi, dia kaya, besar sumbangan dia. Begitu juga Talhah, Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ini orang kaya berarti. Semua banyak. Dalam kalangan para sahabat, wanita muslimat, ada yang menyumbang barang perhiasan yang dipakai. Pekebun tamar, di antaranya Asim bin Adi radhiyallahu menyumbang buah tamarnya. Buah tamar. Ada yang menyumbang buah tamar yang sedikit mengikut kemampuannya, sikit buah tamar. Lalu diperkecilkan oleh golongan munafik dan menyumbang lebih banyak. Orang munafik memperlikan orang sumbang sikit gini. Buah tamar segenggan jadi apa? Syau buah tamar. Allah SWT menurunkan firman-Nya. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Surah At-Taubah. Adakah mereka tidak mengetahui bahawa Allah mengetahui rahsia dan bisikan mereka, dan Allah itu Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib? Dituju pada orang munafik. Orang-orang yang mempersendakan mereka yang memberi sumbangan yang banyak dan yang tidak ada melainkan sekadar kemampuan mereka menyumbang sedikit. Hak banyak pun dia senda, sikit pun dia senda. Lalu mereka mempersendakan mereka yang memberi sumbangan. Nasya Allah mempersendakan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang mempersendakan kata azab yang pedih pada kiamat. Tuhan kata. Kesemua orang yang beriman berlomba-lomba menyahut seruan jihad yang diucapkan Rasulullah SAW, yang tidak mampu datang dengan linangan air mata, menyatakan keikhlasan, bersedia untuk berjihad
satu kumpulan dalam kalangan Ansar meminta untuk dibawa bersama menunggang mana-mana kenderaan yang boleh ditumpangi. PT tak ada. Kenderaan tak ada, nak tumpang orang. Tiba-tiba tidak ada kenderaan. Allah menurunkan firman-Nya. Tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam' hazan alla yadu ma yunfiqun. Mereka berpaling dalam keadaan berlinangan air mata. Kesedihan lantaran tidak ada apa yang dapat mereka infak. Tak ada duit nak bagi. Hanya orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam imannya lalu tercecer daripada menyertai jihad yang sangat besar. Maknanya kepada Islam ini, ada satu golongan dalam kalangan mereka yang merancang untuk melambatkan perjalanan jihad ke Tabuk dengan program bersifat agama yang sangat menarik. Nak tipu Nabi, buat program agama. Mereka diketahui adalah Abu Amir Ar-Rahib Lebay. Abu Amir Lebay. Dia tu lebah ni, tu lebah ahli kitab. Mendirikan masjid berhampiran Masjid Quba. Bangunan yang boleh bernaung daripada panas dan tahan daripada kesejukan. Bangunan molek, tahan panas, tahan sejuk. Rupanya cantik tetapi niatnya busuk lagi buruk. Allah mendedahkannya dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Buat masjid nak tipu kat Islam. Bukan masjid kerana Allah. Jangan jaga buat masjid. Buat masjid bukan kerana Allah. Buat masjid nak tipu orang. Tunjuk dia agama juga. Padahal nak tipu. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan orang-orang yang mendirikan masjid bertujuan kemudaratan, kufur dan memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman. Dan mereka telah membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Dan mereka bersumpah, sebenarnya apa yang kami buat adalah tujuan yang baik. Dan Allah menjadi saksi bahawa mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala kata mereka ni jahat, buat masjid bukan kerana Allah. Buat masjid kerana nak tipu orang Islam. Rasulullah SAW tidak dapat melayani permintaan mereka. Tidak dapat melayani permintaan mereka. Datang ke masjid itu kerana kesibukan persediaan ke Tabuk. Menyebabkan rancangan mereka untuk modern dengan projek masjid menemui kegagalan. Tak berjaya. Nak tipu Nabi. Tuhan turun ayat. Beritahu ke Nabi. Wallahu a'lam. Bertolak ke Tabuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار. Maksudnya, sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak pinak mereka tidak sekali akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab seksa Allah. Sedikit jua pun, dan mereka itulah bahan bakaran api neraka. Keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Lalu Allah menyeksakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan ingatlah Allah amat berat azab seksanya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan di bau beramai-ramai pada hari kiamat ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan.
Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang-orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah, dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka, golongan yang kafir itu, melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata yang biasa. Dua kali ramainya berbanding dengan jumlah mereka sendiri. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran yang celik mata hatinya. Apabila orang Islam mendapat kemenangan dalam peperangan Badar, kemenangan yang menakjubkan, walaupun jumlah musuh sekali ganda, 3 kali ganda lebih besar. Orang Islam 313 orang, orang kafir 1000. Yang kafir lengkap bersenjata untuk berperang. Yang Islam tak lengkap bersenjata. Tiba-tiba Allah memberi kemenangan kepada orang Islam. Lalu dikatakan kepada orang Yahudi Madinah, tunggu bila lagi masuklah Islam. Allah telah membuktikan kebenaran Nabi yang diutuskan oleh Allah yang kamu baca dalam kitab-kitab kamu. Masuk Islam lah. Tuhan beri kemenangan. Lalu puak Yahudi berkata, Muhammad dengan tentera tak berjumpa dengan lawan. Berjumpa orang tak erti perang. Dia kata. Tak ada perang. Kalau berlawan dengan kami, baru dia tahu. Cakap besar. Memperkecilkan kemenangan orang Islam. Allah menurunkan ayat-ayat ini. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'ah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak membuat faedah pada mereka oleh harta-harta dan anak-anak pinak mereka sedikit pun. Walaupun ramai, tak ada apa. Semua harta yang banyak, pengikut yang ramai, penyokong yang banyak, anak yang banyak, keluarga yang banyak, wa ulaika hum wakhudun nar, mereka semua adalah umpan api neraka, Tuhan kata. Kalau sekiranya tak dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah. Gunakan harta kita, anak pinak kita untuk agama Allah. Bukan untuk suka-suka saja. Kalau bangga-bangga lawan Islam, pengikut yang ramai, harta yang banyak untuk lawan Islam, tak ada faedah, Tuhan kata. Semua tu jadi umpan api neraka mereka. Jadi bahan bakar api neraka pada hari kiamat kelak. Tak ada guna sikit pun. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim. Sebagaimana kebiasaan pengikut-pengikut Fir'aun dan mereka yang sebelum mereka. Fir'aun yang mempunyai 1 juta bala tentera untuk menyerang Nabi Musa dan Bani Israel. Kekayaan yang melimpah ruah. Kepunyaan Fir'aun. Berbangga diri dia jadi Tuhan. Boleh beri rezeki kepada rakyat. Kalau ikut aku boleh, saya ikut aku tak boleh. Bangganya dia. Boleh tangkap, boleh seksa Bani Israel ikut kehendak dia. Mereka menerima nasib. Walladzina min qablihim, dan sebelum mereka, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Nabi Hud, yang besar macam gergasi, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, tiang-tiang yang hebat dengan batu-batu yang pejal, dibinasakan oleh Allah. Kaum Nabi Saleh yang memahat bukit jadikan rumah. Bukan batu bata, pahat bukit terus. Bukit terus, batu yang pejal jadi rumah. Kaum Syuaib yang kaya, mewah,
dengan perniagaan-perniagaan menipu orang, mengumpulkan kekayaan menipu orang, merampok dan sebagainya. Kazzabu bi ayatina, mereka semua membohongi ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Membohongi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Yang Fir'aun utuskan Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam. Mereka bohongi rasul-rasul itu. Mereka tolak kitab-kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Lalu Allah binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka. Dengan sebab kufur dan maksiat itu. Dengan sebab mereka kufur, maksiat, dengan harta yang banyak itu, pengikut yang banyak itu, diseksa mereka. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah itu sangat dahsyat balasannya. Balasan Allah itu sangat dahsyat. Bukan ditolak, dahsyat pula balasan itu. Qul lil ladzina kafaru, katakan pada orang kafir, orang Yahudi itu, wahai Muhammad, dan orang-orang kafir yang sepertinya, satughlabuna, kamu akan dikalahkan. Akan tiba masa kamu akan dikalahkan. Wa tusyaruna ila jahannam, akan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Tunggulah. Percayalah, akan tiba masa kamu dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad, neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat tinggal yang paling celaka sekali adalah neraka lah. Tak ada nikmat langsung, neraka penuh dengan seksa. Faqad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqatha, sesungguhnya menjadi iktibar pada kamu satu tanda kekuasaan Allah. Wahai orang-orang Yahudi, ambillah pengajaran, ambillah iktibar dari pengajaran ini. Dalam dua pasukan yang bertemu di medan perang pada hari Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu puak yang berperang pada jalan Allah, menegakkan agamanya, meninggikan agamanya, memenangkan agamanya. Wa ukhra kafiratun, dan yang satu lagi kafir, menentang agama, melawan agama, iaitu orang kafir Quraisy. Yarunahum mislaihim ra'yal ain, kamu mereka melihat pasukan yang kafir itu kali ganda besarnya. Kamu tengok mata kamu berkali ganda besarnya. Besar dengan jumlahnya, kelengkapannya, persediaannya sangat besar. Dengan tentera berkuda, dengan baju rantai, baju besi, topi besi. Yang pula Islam ni pula kuda 2 ekor aja. Senjata tak cukup, dengan kayu pun ada juga. Pakai baju pula, baju bukan uniform. Dalam keadaan miskin, kamu tengok dengan mata. Wallahu yu'idu binasrihi man yasha. Allah Ta'ala menolong dengan pertolongannya sesiapa yang dikehendaki. Disebut dalam hadis, khairus sahabati arba'ah wa khairul rayati arba'mi'ah wa khairul juyushi arba'atu alaf lan yughlaba min 12 min qillah. Sebaik-baik berkawan 4 orang, kata Nabi. Sebaik-baik kita berkawan berjalan 4 orang. Masa tu tak ada kereta lagi, sekarang ni ada kereta. 4 orang dah molek lah. Ada teman bercakap. Oleh 3 orang bercakap dengan ni, tinggal ni. 4 orang dah molek. Sebaik-baik kita berkawan 4 orang. Sebaik-baik pasukan 400, kata Nabi. Sebaik-baik tentera 4,000. Orang Islam tak boleh dikalah kalau jumlah dia 12,000. Melainkan dengan sebab ada kesilapan. Kerana Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad dalam sejarah Islamnya, lawan tentera yang ratus-ratus ribu boleh menang. Dengan strategi yang baik, penyusunan yang baik, iman yang kuat. Dengan 12,000 orang Islam tak boleh dikalahkan. Sekarang ni orang Islam berapa juta? Lemah. Ada silap lah tu.
Ada kelemahan tu, tak cukup. Ada adabnya, tak cukup persediaannya. Tuhan kata, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Tuhan suruh kita bersedia dengan kekuatan. Jangan jada. Bersedia ni ialah dengan alat-alat senjata. Dan dengan ilmu peperangan. Ilmu mempertahankan diri, taktik peperangan. Bersedia. Dengan ilmu, dengan alat-alatnya, sekadar kemampuan kamu. Kemudian hati yang ikhlas. Bila cukup perkara ni, orang Islam tak boleh dikalahkan. Kalau kalah juga, ada sebab maksiat. Sebab maksiat, sebab dosa, sebab iman tak kuat. Kalau orang Islam jumlah 12,000, tak boleh dikalahkan walaupun ratus ribu. Ini dalam sejarah. Bukan sahaja zaman Nabi, termasuk zaman Umayyah, Tariq bin Ziyad, tawan Spanyol. Berlawan tentera lipat kali ganda. Turki Osmaniyah perang dengan Rusia. 10,000 lawan 100,000, kalah Rusia dalam satu peperangan. Adalah sejarahnya begitu. Kalau orang Islam, persediaan dia, sekadar kemampuan dia, ilmu, sekadar kemampuan dia, lepas tu ikhlas kerana Allah Ta'ala, boleh menang. Wallahu ya'idu bil matri man yasha. Allah Ta'ala menolong dengan pertolongannya sesiapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la'ibrah. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi pengajaran liulil absar, bagi mereka yang punya akal fikiran yang sempurna, akal fikiran yang betul, yang percaya pada kekuasaan Allah, menggunakan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Percaya akan berlaku syukur. Orang kafir dia tak percaya benda banyak ni. Kita orang Islam kena percaya. Wallahu a'lam.